Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث 297 باب salat witir. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم من أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان ورجح النسائي وقفه. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, witir itu haqqun ala kulli muslim. Witir itu adalah hak wajib atas setiap muslim. Man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al. Siapa yang suka untuk witir dengan 5 rakaat maka buatlah. Wa man ahabba an yutira bi salasin falyaf'al. Siapa yang suka untuk berwitir dengan 3 maka buatlah. Wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Siapa nak ataupun suka untuk witir dengan 1 rakaat falyaf'al, maka lakukanlah. Rawahul arba'atu, diriwayatkan oleh 4, iaitu sunan yang 4, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah. Illa Tirmizi, tapi tak Tirmizi. Maksudnya 3 je lah. 4 kecuali 1 At-Tirmizi. Wa sahhahahu Ibn Hibban, disahihkan oleh Al-Imam Ibn Hibban. Wa rajjahan Nasa'i waqfahu. Al-Imam Nasa'i mentarjihkan hadis ini sahihnya mauquf. Mauquf kepada sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Al-Imam Ad-Daraqutni juga meriwayatkan, wal Hakim, dan Imam Al-Hakim juga meriwayatkan daripada jalan Abu Ayyub. Walahu alfaz, dan ada banyak lafaz. Wa sahhaha Abu Hatim wa Zuhli wa Ad-Daraqutni wal Baihaqi. Disahihkan oleh Abu Hatim, Az-Zuhli, Ad-Daraqutni wal Baihaqi wa ghairu wahidin waqfahu, dan taklah maksudnya ramai di kalangan para ulama yang menyatakan mauquf. Wa huwa shawab, dan itu adalah yang sawab, betul. Al-Imam As-San'ani kata dalam Subulus Salam, walahu hukmur raf'i, baginya hukum marfu', hukum rafa'. Hadis mauquf hukum marfu'. Hadis mauquf hukum marfu'. Mauquf berhenti kat sahabat, marfu' berhenti kat Nabi, ataupun marfu' diangkat kepada Nabi, mauquf berhenti kat sahabat. Tapi ada hadis yang mauquf tapi hukumnya marfu', iaitu hadis yang berhenti kat sahabat Nabi tapi hukum hadis tu dikira marfu', hukumnya diangkat kat Nabi. Apabila hadis tersebut menceritakan perkara yang tak boleh difikirkan oleh akal, maka antaranya salat ta'abudi, benda yang melibatkan ibadat, tak ada akal yang boleh mereka-reka ibadat, maka walaupun dia mauquf kepada Abu Ayyub, maka hukumnya marfu'. Kenapa hukumnya marfu'? Kenapa hukum diangkat seolah-olahnya Nabi kata? Kenapa hadis tu mauquf, sahabat Nabi yang riwayat, tapi hukumnya marfu'? Sebab perkara salat antara lain benda yang ghaib,
benda yang melibatkan mungkin benda yang akan datang. Ini semua tak ada la majal lil aql. Akal tak ada ruang nak berfikir. Kenapa? Kerana benda ni benda ghaib, benda ni benda ibadat. Dan apabila sahabat yang meriwayatkannya tentang benda-benda yang macam ni, maka ulama kata hukumnya marfu'. Kerana mustahil sahabat Nabi tahu. Mustahil sahabat Nabi tahu benda-benda yang macam ni. Maka mestilah mereka ambil daripada Nabi. Dan para sahabat kulluhum udul. Para sahabat semuanya adil. Kulluhum udul. Tak ada seorang pun di kalangan sahabat Nabi yang bohong atas nama Rasulullah. So sebab itu hukumnya marfu'. Sebab tu hukumnya marfu'. Tapi selain daripada sahabat Nabi tak boleh macam tu lah. Kalau tabi'in yang kata dalam bab yang seumpama ini tak boleh pakai lah. Sebab sahabat tak sama dengan kategori tabi'in. So sahabat ni kulluhum udul, semuanya adil dan tidak ada satu pun sahabat yang bohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh la masrah lil ijtihad fih, kerana tidak ada ruang untuk ijtihad dalam bab yang macam ni. Wa dha'af al hadis Ibnu al-Jauzi, didaifkan oleh al-Imam Ibnu al-Jauzi kerana adanya Muhammad ibn Hassan dalam sanadnya. Muhammad ibn Hassan dikatakan dhaif oleh al-Imam Ibn al-Jauzi, walakin khata'ahu al-Hafiz fi dhalika wa qala innahu siqatun. Tetapi al-Hafiz Ibn Hajar menyatakan bahawasanya al-Imam Ibn al-Jauzi salah dalam bab ini. Maka innahu siqatun, dia itu adalah siqah. So hadis ni ulama mensahihkannya. Walaupun sebahagian mensahihkan secara mauquf, tapi hukumnya tetap marfu'. Berikutnya, wa an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qala laysa al-witru bihatmin kahay'atil maktubah walakin sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rawahu Tirmizi wa hasanahu wan Nasa'i wal Hakim wa sahhaha. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Kata dia, laisal witru bihatmin, bukanlah witir itu wajib. Bukanlah witir itu confirm wajib, bihatmin. Kahai'atil maktubah, seumpama salat yang maktubah, seumpama salat yang fardu. Walakin sunnatun, tetapi dianya sunnatun, sunnah Nabi, sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat At-Tirmizi dan dihasankan oleh beliau. Wan Nasa'i, al-Imam Nasa'i riwayatkan juga, wal Hakim juga meriwayatkannya, dan Imam Hakim mensahihkan hadis ini. قال في التلخيص رواه النسائي والترمذي من طريق عاصم ابن ضمرة عن علي وحسنه وصححه الحاكم وابن خزيمة. So hadis ini sahih. Apa yang boleh kita dapat dari dua hadis ni? Pertama, maksud al-witru. Apa maksud witir? Witir ismu rak'ati al-munfasilah amma qablaha. Apa maksud witir? Witir tu ganjil. Dan dikatakan witir itu ialah salat yang ni, rakaat yang satu ni, dia terpisah daripada rakaat yang sebelumnya. Sebab tu namanya witir. Dia terpisah. Sebab tu 5, 2, 2, 1. 7, 2, 2, 2, 1. Dia terpisah daripada hak yang sebelumnya. Sebab tu dia witir. Witir ganjil. Walith thalasi wal khams, 3, 5, 7, 9, 11. فإذا انفصلت الثلاث بسلامين أو الخمس أو السبع أو التسع أو الإحدى العشرة كان الوتر اسما للركعة المفصولة. Maka witir itu adalah nama bagi rakaat yang terpisah daripada rakaat-rakaat yang sebelumnya. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa idza khashita, kalau kamu bimbang takut subuh masuk, fa'autiru biwahidatin, maka witirlah dengan satu rakaat.
Witir dengan satu. Tutir laka ma qad sallait. Menutup apa yang telah kamu salat sebelumnya. Hadis Abu Ayyub yang pertama tadi, yadullu ala anna al-witral wajib. Hadis Abu Ayyub menunjukkan witir tu wajib. Iaitu apabila dia sebut al-witru haqqun ala, witir itu hak atas kulli muslim. Maksudnya wajib atas setiap muslim. Menunjukkan wajib lah. Sebab perkataan haqqun, perkataan kutiba, diwajibkan, dituliskan, maksud diwajibkan, itu semua lafaz amr, lafaz yang menunjukkan wajib dalam usul fiqh. Maka hukum dalam hadis Abu Ayyub wajib. Wa yadullu ala jawazil ityani, dan menunjukkan bolehnya buat dengan 5, dengan 3, dengan 1. Itu hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Man ahabba an yutira bi 5 falyaf'al. Siapa suka untuk witir dengan 5, buatlah. Siapa suka untuk witir dengan 3, buatlah. Siapa suka untuk witir dengan 1, buatlah. Yani la yaqidu atau la yaqudu illa fi akhiriha. Jadi hadis menunjukkan wajib. Yang kedua tadi Ali. Hadis Ali pula, laisal witru bihatmin kahai'atil maktubah. Bukanlah witir itu hatam, bukanlah witir itu wajib, ataupun bukanlah witir itu hatman. Hatman maksudnya jazam, maksudnya wajib secara jazam. Tak, dia seperti al-maktubah, seperti salat yang fardu, lakin sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zahabal jumhurul ulama, maka majoriti ulama di kalangan sahabat dan tabi'in, di antara mereka adalah para imam yang 3, Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad, ila adami wujubil witri, berpandangan witir tak wajib. Witir tidak wajib. Li hadisil a'rabi allazi sa'ala an-nabi, kerana berdasarkan hadis A'rabi. Satu orang Arab Badui tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma faradallahu alaihi, tentang apakah dia kefarduan yang Allah fardu ke atas dia. Dia tanya Nabi, wahai Rasulullah, bagi tahu kepada aku apa yang fardu supaya dia nak buatlah. Maka Nabi pun kata, 5 salawatin, 5 kali salat hak yang fardu, fi kulli yaumin wa lailah, pada setiap hari dan malamnya. 5 je lah. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Bila dia tanya kat Nabi, wahai Nabi, apa yang fardu, apa yang wajib, Nabi kata 5 tu je. Nabi tak kata lebih daripada tu. Nabi tak kata witir. Nabi tak kata hak yang lain-lain. Menunjukkan witir sunat. Qala hal alayya ghairaha. Dia tanya lagi. Bila dah Nabi kata 5 siang malam ataupun sehari semalam tu 5, ada tak salat yang lainnya? Maksudnya yang wajibnya. Nabi kata tak ada. Illa an tatawwa, melainkan kamu sukarela, melainkan kamu nak buat. Maksudnya sunat lah. Hadis muttafaqun alaihi al-Bukhari dan Muslim. Dalam ilmu usul fiqh, al-amru lil wujub, amr, perintah, membawa hukum wajib, ataupun siyak, konteks hadis yang ada perkataan yang memberi konotasi wajib. Seperti yang tadi itulah, kutiba, ataupun yang disebut dalam hadis Abu Ayyub. Itu semua lafaz yang menunjukkan wajib. So asal hukum adalah wajib. Al-amru lil wujub, perintah membawa hukum wajib. An-nahyu membawa hukum haram. Illa, kecuali ada dalil sarifun, ada dalil sarif, dalil yang mengubah dari hukum wajib itu kepada sunat, ataupun dari hukum haram itu menjadi makruh. So, kalau ada perintah wajib seperti hadis Abu Ayyub, tiba-tiba datang hadis lain A'rabi, dia tanya kat Nabi, Nabi kata tak ada yang lain melainkan 5 tu saja, maka dalil hadis yang kedua itu mengubah, sarif, mengubah hukum had asalnya wajib menjadi sunat. Itu sebab jadi sunat.
So kalau dalam ilmu usul fiqah, al-amru, perintah, ada dengan jazam, ada dengan tidak jazam. So perintah yang jazam wajib, perintah yang tidak jazam sunat. An-nahyu, larangan yang jazam haram, larangan yang tidak jazam makruh. Pilihan mubah. Hak ni pun boleh, hak ni pun boleh, mubah. Zahaba ila wujubihi Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kata wajib. Zahaba ila wujubihi Abu Hanifah. Wa ta'ifatun min ashabil imami Ahmad. Dan sebahagian daripada ulama mazhab Ahmad. Qala li hadisin, kerana hadis al-witru haqqun ala kulli muslim. Witir itu hak wajib atas setiap muslim. Berdasarkan hadis Abu Ayyub tadi tu. Rawahu Abu Dawud, wa lamma rawa Abu Dawud bi isnadihi an Buraidah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man lam yutiru falaysa minna. Nanti akan datang hadis tu. Man lam yutiru, siapa yang tidak witir, falaysa minna, bukan di kalangan kami. Wa ma zahaba ilaihi al-jumhur arjah. Adapun yang dipendapatkan oleh jumhur itu lebih rajih, arjah. Kerana wa annal witra sunnatun muakkadatun, kerana witir itu sunat muakkadah, la wajib laha. Wa hamalu hadis, maka mereka menyatakan hadis al-witru haqqun menunjukkan ala ta'kid istihbab. Ta'kid, iaitu hadis tu bukan nak bagi tahu wajib, oleh kerana adanya hadis lain yang menyatakan tak wajib. Maka hadis yang menunjukkan wajib ini difahami daripadanya gesaan, anjuran yang sangat-sangat. Sebab dia punya lafaz tu kuat, kan, wajib. Oleh kerana ada hadis lain yang dipahami daripadanya tidak wajib, melainkan 5 tu, maka hadis yang menceritakan seolah-olahnya wajib itu nak memberi maksud ianya tak wajib tapi sunat muakkadah, sunat yang sangat dituntut, sunat yang sangat dituntut. Ala ta'kid istihbabihi wa qad qala Ali, sebagaimana hadis Ali yang berikutnya, yang kedua tadi, al-witru laysa bihatmin ka hayatil mafruḍah. Witir bukan wajib macam yang fardu, walakin sunnatun sannaha Rasulullah SAW. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, afdalus salati ba'dal maktubati qiyamul lail. Salat yang paling afdal lepas hak yang fardunya qiyamul lail. Wa akidu dhalika al-witru, dan berikutnya wa akidu dhalika, dan yang kuatnya juga adalah witir, wa raka'ata al-fajr, dan 2 rakaat sebelum subuh, sunat subuh. So ini semua kuat, suruh buat. Wala yanbaghi li ahadin, tak patut bagi satu orang meninggalkannya. Faman tarakahu fa innahu, siapa yang meninggalkannya maka sesungguhnya penyaksiannya itu tak diterima. Penyaksiannya itu tak dikira. Wa qala al-witru afdal, dan dia kata witir itu lagi afdal min jami'i salawatin nawafil. Antara banyak-banyak solat yang sunat ni, witir lagi afdal. Witir lagi afdal kerana gesaan yang kuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhtara Syekh wujub al-witr. Syekh al-Islam Ibn Taymiyah memilih witir wajib. Ala man lahu wirdun min al-lail, iaitu bagi mereka yang ada wirid pada waktu malam, wirdun min al-lail. Wastadalla biqawlihi, dan dia berdalilkan ij'alu akhiru salatikum bil-laili witra. Jadikan pengakhir salat malam kamu itu witir. Rawahul Bukhari, dalam hadis Bukhari. Dan sabda Nabi, autiru ya ahlal Quran, witirlah wahai ahli Quran, Nabi kata. Rawahu Abu Dawud, dalam Abu Dawud. Wa ahlul Quran hum ahlut tahajjudi,
Dan ahli Quran itu adalah ahli salat tahajud dan salat malam. Lakin qaul al-jumhur bi'adamil wujub arjah. Tetapi qaul jumhur yang menyatakan bahawasanya tidak wajib itu lebih tepat dan lebih rajih. Wa ma warada fil witri min hath wa haddi fa innama yahmilu ala ta'kid. Adapun hadis-hadis yang menunjukkan gesaan untuk salat witir itu menunjukkan takkid, iaitu muakkad, sangat-sangat dituntut. Fa inna hadis al-mi'raj sarih, kerana hadis mi'raj lebih jelas. Bi'adami wujubi syai' min as-salawati ghair al-khams, kerana hadis mi'raj hanya memfardukan 5 saja, iaitu salat yang 5. Wa qad su'ila hal alaina ghairaha, adakah atas kita ni ada salat yang lainnya wajibnya, sebagaimana Arabi tu kata kat Nabi, tanya, maka Nabi kata tak ada, illa an tatawwa. Maka tu sangat jelas juga menunjukkan bahawasanya selain daripada hak 5 ni yang fardu ni, semuanya sunat. Tinggal lagi ada sunat muakkadah, ada ghair muakkadah. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج وقال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. رواه ابن حبان. Daripada Jabir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi syahri Ramadan, salat pada bulan Ramadan berjemaah dekat masjid, atau Nabi salat di masjid hak bulan Ramadan ni. Summa intadharuhu minal qabilati, pada malam berikutnya orang tunggu Nabi tak keluar-keluar. Falam yakhruj, Nabi tak keluar. Wa qal inni khashit, aku takut kalau an yuktaba, diwajibkan atas kamu witir. Aku bimbang, takut-takut diwajibkan ke atas kamu witir. Juga menunjukkan tak wajib witir. Wa asluhu fil Bukhari. Hadis ini asalnya dalam Al-Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, iaitu menceritakan Nabi keluar pada malam pertama, kemudian malam kedua lagi ramai, malam ketiga lagi ramai, malam keempat Nabi tak keluar. Sebab orang bertambah ramai. Kalau Nabi keluar, wahyu sedang turun. Maka Nabi sangat-sangat takut. Perkataan khashit, akhsha lagi kuat daripada khauf. Khashit itu maksudnya kebimbangan yang sangat-sangat bimbang. Takut daripada min jihati, daripada min qibalillah, daripada Allah lah. Nabi bimbang sebab wahyu masih turun. Takut-takut Nabi teruskan, maka diwajibkan pula salat malam, itu tarawih tu. Jadi wajib atas umat Nabi, dan Nabi takut membebankan umat baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وفي سند هذا الحديث يعقوب القمي ضعفه بعض أئمة الحديث وقواه بعضهم ولكن المدار فيه على أصله فإنه صحيح بلا شك. Hadis yang dibawa dalam ni Ibn Hibban. Dalam hadis Ibn Hibban ni ada rawi yang namanya disebut tadi adalah Ya'qub Al-Qummi. Ya'qub Al-Qummi ni didaifkan oleh sebahagian para ulama hadis. Tetapi hadis ini dikuatkan dengan asalnya dalam Bukhari. Ada asal dalam Bukhari. Maka hadis ini para ulama hukumkan sahih. Ma yukhazu min al-hadith. Al-hadithu bitamamihi kama taqaddama fi sahihain. Hadis itu secara lengkapnya sebagaimana dalam hadis Aisyah, hadis sahihain al-Bukhari dan Muslim, menunjukkan bahawanya salat malam dan witir itu tidak fardu. Jelas, memang tak fardu. Sebab Nabi kata, aku bimbang takut-takut witir itu difardukan. Maksudnya tak fardu lah. Innama hiya sunnatun, maka dia sunat. Wa fi dalilun ala masyru'iyyati salatil lail fi Ramadan jama'atan. Hadis ini juga dalil bahawasanya masyru', disyariatkan salat malam secara berjemaah bulan Ramadan. Bulan Ramadan disyariatkan berjemaah, buat kat masjid.
Selain daripada Ramadan, tak payah buat kat masjid. Buat kat rumah. Boleh jemaah berdasarkan hadis yang lain tak? Tapi tidak dibuat macam Ramadan. Wa fihi syafqatu Rasulillah ala ummatih. Dan dalil menunjukkan betapa sayangnya Nabi kepada umatnya. Nabi bimbang, takut-takut akan membebankan umat baginda sallallahu alaihi wasallam daripada ibadat ma yashuqqu alaihim aw ma la yaqumuna bihi fayathamu, sehingga takut-takut membebankan umat baginda sehingga umatnya tak buat maka berdosa. Maka Nabi tak mahu umat dia berdosa. Fihi dalilun ala al-qa'idati syar'iyyati allati hiya dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Hadis ini juga adalah asal kepada hukum, salah satu hadis yang menjadi kaedah fiqh, dar'ul mafasid, menolak mudarat ataupun menolak mafsadah itu lebih utama daripada jalbil masalih, daripada mendatangkan maslahah. Apa maksudnya? Tolak mudarat itu lagi utama daripada nak buat maslahah. Bukan nak bagi buat maslahah sehingga mendatangkan mafsadah. So ada orang mungkin nampak nak buat baik, tapi kebaikannya itu mendatangkan mafsadah, mendatangkan keburukan. Adakah solat hak yang nak berjemaah ni tidak baik? Baiklah tak? Tapi dibimbangi dengan fardunya itu akan membawa mafsadah. Maka Nabi tak nak benda tu berlaku kepada umatnya. Maka datang kaedah darul mafasid itu lebih utama. Buang benda yang boleh merosakkan ataupun benda yang boleh memafsadahkan, merosakkan ataupun memudaratkan, itu lagi utama daripada buat maslahah. Wa an Kharijah binti Hudzafah, وعن خارجة ابن خذافة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وما قلنا وما هي يا رسول الله قال الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. Dari Kharijah ibn Hudzafah, kata dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah amaddakum bi salatin, Allah subhanahu wa ta'ala madda yamuddu maddan az-ziyadatu fil ata'. Allah subhanahu wa ta'ala amaddakum, Allah tambahkan nak bagi kamu ni bagus ya. Allah tambahkan kepada kamu kebaikan. Amaddakum bi salatin hiya khairun lakum. Allah ziyadatu fil ata'. Kurniaan Allah bagi banyak. Amaddakum bi salatin, dengan satu salat yang salat itu khairun lakum, lagi baik kepada kamu daripada humurin na'am. Apa maksud humurin na'am? Unta merah. Unta merah merujuk kepada harta yang paling mahal. Unta merah menunjukkan harta paling mahal. Orang Arab mana ada kereta Ferrari merah? Ferrari dia unta merah. Unta merah tu maksudnya bukanlah colornya merah macam baju merah ni. Maksudnya colornya kemerah-merahan. Itu unta paling mahal sekali ada pada orang Arab. Itu paling mahal. So Nabi SAW buat perumpamaan bagi faham. Allah bagi kurniaannya kepada manusia ni ataupun kepada hamba-hamba ni dengan suatu salat yang lebih bagus daripada harta yang paling mahal atas muka bumi ni. Iaitu salat witir tu. Salat witir lagi mahal daripada Ferrari merah lah pada zaman sekarang. Wallahu a'lam. Tak tahu, maksudnya zaman sekarang mungkin ada lah, memanglah ada unta yang kemerah-merahan, tapi tak, zaman sekarang orang tak nilai dengan binatang-binatang tu dah lah. Zaman sekarang orang nilai dengan hak yang zaman sekarang lah. So zaman sekarang
Macam kita katalah, tak tahulah kereta paling mahal kereta apa. Kan? Aku pun tak tahu. So, harta yang paling mahal sekali, kalau beg tangan perempuan tu, beg tangan paling mahal sekali, itulah hak paling bagus sekali. Punya nak bagi tahu punya bagusnya, tak terkira lah solat witir ni. Qulna, wa ma hiya ya Rasulullah? Apa dia wahai Rasulullah ya? Hak yang Allah nak bagi tu. Tu solat apa? Qala al-witru. Witir. Ma baina salatil isya. Salat witir ni bila? Antara salat isya ila tulu'il fajri. Antara salat isya sehingga subuh. Maksudnya antara isya dengan subuh tu waktu witir. Salat witir. Rawahul khamsatu illa an-Nasa'i. Diriwayatkan oleh 5 malaikat Nasa'i. 4 sunan yang 4. So kalau 4 Nasa'i dah terkeluar. 5 tambah Musnad Ahmad. Wa sahhahahu al-Hakimu, disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Wa rawa Ahmadu an Amr ibn Shu'aib, diriwayatkan oleh Ahmad daripada wa rawa Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkan daripada Amr ibn Shu'aib, daripada bapaknya, daripada datuknya, nahwahu, seumpama hadis ni. Hadis sahih. Walaupun disebutkan bahawasanya Kharijah Ibn Hudzafah itu didaifkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kharijah Ibn Hudzafah didaifkan oleh Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari ni ulama jarah wa ta'dil. Al-Imam Al-Bukhari antara ulama yang mu'tadil. Mu'tadil maksudnya pertengahan. Dalam jarah wa ta'dil kita ada had mutasyaddidun. Ada ulama yang mutasyaddid, kerah dalam menghukum rawi. Ada ulama yang mutasahil. Mutasahilnya terlampau ringan dalam menghukum rawi. Dan di antara yang yang kerah dengan yang mutasahil, mu'tadil. So Al-Imam Al-Bukhari antara yang mu'tadil. Hak tengah-tengah lah. So Imam Bukhari mendaifkan hak Kharijah Ibn Hudzafah ni. Adapun hadis ni ada banyak syawahid. Syawahid maksudnya apa? Syawahid maksudnya hadis datang daripada jalur lain yang memberi sokongan kepada hadis ni. Syawahid wal mutaba'at. Syawahid wal mutaba'at. Mutaba'at, hadis yang mutaba'at ni dia bertemu pada guru yang sama. Dua hadis akhirnya bertemu pada satu guru. Syawahid, kalau hadis sahabi ni A, sahabi B, ada dua hadis. So hadis A syahid kepada hadis B syahid kepada hadis A. Beza. Mutaba'at, dua orang rawi akhirnya bertemu pada satu orang guru. Ini hadis A mutaba'ah kepada hadis B mutaba'ah kepada hadis A. Guru yang satu. Kalau ada dua sahabat, dua hadis yang berbeza, dia tak panggil mutaba'at walaupun konsep sama. Itu istilah je lah. Syawahid. So hadis syahid, hadis ni syahid kepada hadis ni syahid kepada hadis ni. So ada hadis yang menjadi syahid atau syawahid, hadis Mu'az daripada Imam Ahmad, tapi ada dhaif, kelemahan inqita', putus sanad. Antara hadis Amr ibn al-As, Uqbah ibn Amir dalam Tabrani, tapi riwayatnya dhaif juga. Ada hadis daripada Abu Basrah dalam riwayat Ahmad dan Hakim wa Tahawi, tapi ada Ibnu Lahiyah pula dhaif juga. Ada hadis daripada Ibn Abbas dari Daraqutni wa fihi Abu Umar, adanya Abu Umar Al-Khazzaz, dhaif juga, matruk. Ada syawahid daripada Ibnu Umar daripada hadis Ibnu Hibban, tapi maudhu', palsu. Ada hadis daripada Abdullah ibn Amr ibn al-As, hadis daripada riwayat Ahmad Daraqutni, tapi sanadnya dhaif. So ada yang dhaif, ada yang maudhu', ada yang matruk. Matruk dengan maudhu' memang tak boleh dikuatkan lah. Hadis matruk ni apa dah? Hadis matruk kalau ada rawi yang dituduh bohong, matruk.
Rawi ahli bid'ah yang menyeru kepada bid'ah dia, matruk. Hadis maudhu', ada rawi yang bohong. Bohong kepada siapa? Bohong kepada Nabi. So bohong dalam riwayat hadis. Hadis maudhu'. Hadis maudhu' dengan matruk tak boleh dikuatkan. Macam mana sekalipun tak boleh dikuatkan. Tapi hadis-hadis yang lain tu inqita'. Putus sanad hadis daif ringan. Kalau ada sanad lain yang menyambung ataupun ada penyokong syawahid wal mutaba'at, maka dia boleh dikuatkan. Ada hadis yang tadi daif disebabkan rawi daif ringan. Maka oleh kerana banyaknya hadis daif ringan, di samping yang maudhu' tu tolak tepi lah. Maudhu', matruk tolak tepi, tak boleh pakai langsung lah. Tapi oleh kerana adanya hadis-hadis yang daif ringan ni tetap menguatkan, maka sebahagian ulama menghukumkan hadis ni sahih. Al-Albani menghukumkan sahih kerana syawahid yang banyak sekali kepada hadis ni, dan juga masalah hadis tentang masalah hadis witir ni banyaklah. Apa yang boleh kita dapat daripada hadis fadlu salatil witir? Fadilat salat witir. Fadilat salat witir iaitu menunjukkan dalam hadis ini salat witir adalah suatu kurniaan Allah yang paling mahal. Tak ada tandingannya. Sebab itu Ibn Taymiyah kata tadi, antara witir, antara 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian apa satu lagi? Sunat apa? Witir subuh, qiyamul lail. Witir lagi kuat. Witir lagi kuat. So sebab banyak hadis-hadis yang mengukuhkan benda tu. Witir tu yang akhir tu lah, penutup tu. Maksudnya kalau dia solat malam dia tak buat witir, boleh tak? Boleh lah sebab dia sunat. Tapi biasanya orang bila dia qiyamul lail, dia witir sekali lah, penutup. So witir tu lagi kuat daripada qiyamul lail. Tapi macam kita sebut tadi lah, boleh jadi qiyamul lail tu 7 rakaat tu 7 tu witir. 5 tu witir. So tak kira lah. 1 boleh witir, 3 boleh witir, 7 boleh witir, 9 boleh witir, 11 boleh witir. Hadis kalau kita nak kata hadis tarawih tu, tarawih dia tak panggil tarawih kan, dia panggil qiyamul lail, qiyam Ramadan. Nabi tidak lebih daripada 8 ataupun 11 tak? Ataupun 11, 13. Hak 11, 13 tu kalau tak nama tak nama apa? Tak nama tarawih, pada nama witir pun boleh. Boleh. So, macam kita sebut awal dululah. Tak payah gaduh lah nak solat apa. Kan? Nak solat hajat dulu, lepas hajat taubat. Lepas taubat kita buat apa lah? Kita buat hajat lah. Lepas hajat kita buat apa tau? Tahajud lah. Tahajud awal tadi. Dah kan pening kepala. Solat je lah 2. Masna. Solat malam 2. Kalau kamu takut nak subuh, solat 1 untuk witir tu. So tak payah kisahlah. Sahaja aku semayang sunat hajat, sahaja aku semayang sunat taubat, sahaja aku semayang sunat witir. Tak payah kira lah. Kalau dia tak nak apa pun niat, dia nak witir 8 campur 1 9, witir lah. Adakah dia tak dapat qiyamul lail? Qiyamul lail lah tu. So Ramadan tu 8 semua sampai witir tu boleh dikira witir belaka lah. Tinggal lagi masyru'nya jamaah pada bulan Ramadan. Itu je. Masyru' jamaah pada bulan Ramadan, qiyam Ramadan. Luar Ramadan nama qiyamul lail. Bangkit malam, solat malam. Kan senang tu. Walaupun macam kita sebut, tak salah menamakan, para ulama menamakan solat hajat, menamakan solat taubat, menamakan solat apa lagi tah yang banyak-banyak tu, disebabkan munasabah kepada peristiwa. Munasabah solat sunat wuduk, munasabahnya dia Bilal solat lepas wuduk. Munasabahnya hak taubat sebab Nabi kata siapa yang buat dosa
kemudian bersempurnakan wuduk, solat 2 rakaat dan istighfar, solat sunat taubat. Pun tak ada masalah. La musyahata bil istilah. Tak kira lah istilah apa pun, yang penting solat. Duduk bising, solatnya tak. Mana tadi? Hakun. Hadis mana tadi? Hakun. Nombor apa? Fadilat salat witir anha ta'dulu menyamai dipunya nilai fi qimatiha wa ghalaiha afdalu amwalil arab, iaitu paling afdal harta orang Arab, itu unta merah tadi, iaitu unta merah. Wa ma huwa illa mithalin taqribi minan nabi li ashabihi, itu adalah suatu perumpamaan yang Nabi nak bagi sahabat faham. Nabi nak bagi sahabat faham. So kadang-kadang Nabi supaya dia visualisasikan benda tu. Akan datang surah Al-Baqarah dan Ali Imran seumpama awan, kan? Orang nampak lah. Orang boleh bayangkan. So nak bagi tahu witir ni punya mahalnya solat ni tak ternilai, maka dia lagi mahal daripada harta yang ada pada orang Arab pada ketika itu. Anna waqtul witr huwa ma baina salat al-isha ila qabla tulu'i al-fajr, ila tulu'i al-fajr. Maka bila waktu witir adalah lepas salat isya ataupun lepas waktu isya sehinggalah waktu sebelum subuh lah. Maksudnya sebelum fajar. Oleh kerana itu, maka para ulama menyatakan bahawasanya salat witir lepas waktu isya walaupun dia buat jamak takdim. Dia buat jamak takdim. Maksudnya dia buat isya dalam, dia musafir. Maka dia jamak awal. Jamak takdim dia ambil waktu isya masuk tarik dalam waktu maghrib. Dia salat isya tu dalam waktu maghrib. Maka belum lagi time salat witir. Belum lagi time salat witir. Apabila telah masuk waktu isya, baru masuk waktu witir. Walaupun dia telah salat isya dalam waktu maghrib tadi. Kerana hadis ni. Sama dalam syarat iqna' wa waqtul witri ba'da salatil isya. Lepas salat isya, walau kana salatul isya fi jam'in taqdimin. Walaupun salat isya telah dilakukan dalam jamak taqdim. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. Hadis yang disebut tadi, Abu Hanifah ambil hadis ni menunjukkan wajib siapa tak salat witir bukan di kalangan Nabi. Akhrajahu Abu Dawud bi sanadin layyin, diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang layyin sanad yang sedikit kelemahan. Wa sahahahu al-Hakim, disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Walahu syahidun da'ifun an Abi Hurairah, ada hadis syahidnya tapi dhaif, iaitu hadis Abu Hurairah dhaif. Inda Ahmad, iaitu di sisi Imam Ahmad. Sebahagian ulama menghasankan hadis ni. Maka bila dimahsankan hadis ni, maka Abu Hanifah pakai hadis ni nak bagi tahu hak solat witir wajib. Tapi sebahagian ulama mendhaifkan hadis ni. Dalam sanadnya ada Ubaidillah ibnu Abdullah Abu Munib Al-Marwazi, wasaqahu Ibnu Ma'in. Ibnu Ma'in mensiqahkan dia. Qala Abu Hatim Ar-Razi salihul hadith. Abu Hatim kata salihul hadith. Wa takallama fihi Al-Bukhari. Al-Bukhari bincang pasal dia ni, bercakap tentang rawi ni. Wa Nasa'i wa ghairihima. Lakin kalamun Nasa'i fihi muttaribun.
famarratun qala anhu siqah. Imam Nasa'i kejap dia kata siqah, kejap dia kata dhaif. Wa taqaddama tawsiq Ibnu Ma'in lahu wa lihadha zahaba Ibnu al-Himam ila anna al-hadis hasan. Oleh kerana adanya Imam Ibnu Ma'in yang mensiqahkan rawi ni, maka Ibnu al-Himam menghukumkan hadis hasan. Adapun syahid daripada hadis Abi Hurairah, adanya rawi yang bernama Khalil ibn Murrah, didhaifkan oleh al-Imam al-Bukhari rawi ni. Wa qala al-Hafidhu, kata al-Imam Ibnu Hajar, munkarul hadis. Munkaru al-hadith. Wa fil isnadin qita', dengan sanadnya terputus, baina Muawiyah ibn Murrah wa Abi Hurairah. Putusnya rawi yang dhaifnya, kemudian munkarnya. So hadis ni sebahagian ulama mendhaifkannya. Kalau kita ambil ianya sebagai sahih pun, hasan pun, maka jamakkan semua dalil-dalil ni, maka maksud hadis ni seperti yang tadi, menunjukkan hadis salat witir itu sunat muakkadah, sangat dituntut, bukan bermakna wajib di sisi jumhur. Kemudian dalam kitab kita ni dia bawa lagi tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahawasanya salat witir itu tidak wajib, tetapi ianya sunat muakkadah. So banyaklah beberapa dalil lagi yang dibawa. Yang pentingnya witir memang sunat muakkadah. Memang banyak hadis yang menceritakan tentang fadilat, kelebihan salat witir. Maka sebab itu macam kita sebut tadi, Ibnu Taimiyah kata dia lebih kuat daripada hadis-hadis yang lainnya, iaitu sunat-sunat yang lainnya. Ada apa nak tanya? Aha. Macam mana? Ada orang witir dia buat 3 salam. 3 rakaat 2 salam, dengan ada yang buat 3 rakaat 1 salam. Boleh tak pertama? Boleh tak begitu? Boleh. Boleh tak 3 1? Boleh. Boleh tak 5 1? Boleh. Boleh tak yang lain-lain? Satu hujung, di hujung satu. Caranya tak ada tahiyat. Tak ada tahiyat. Kalau 3, sebab ada hadis, jangan samakan dengan maghrib. So kita buat 1 2, tak ada tahiyat terus untuk 3 witir. Kalau dia 5 1, so 5 tu tak ada tahiyat awal, melainkan di akhir tu 1, kemudian baru tutup dengan 1. Boleh buat dengan 3 2 salam. Kalau ditanya mana afdal, kalau ditanya mana afdal, berdasarkan hadis salatul laili mathna mathna. Berdasarkan hadis salatul laili mathna mathna, salat malam itu 2-2. Disyarah lagi dalam hadis tu, apa maknanya? Maka 2-1 salam, 2-1 salam, 2-1 salam. Maka dengan hadis itu, maka sebahagian para ulama menyatakan afdalnya 2-1. Afdalnya salat sunat 2-2-2-2. Itu kalau tanya afdal lah. Kalau nak tanya boleh tak boleh sekaligus, boleh. Sama macam kita tarawih, 4 1 salam, 4 1 salam, kemudian 3 1 salam, sebab ada hadis. So boleh belaka. Boleh belaka, tapi 4 1 salam, 4 1 tarawih. Tak ada. 4 4 3. Tak ada tahiyat akhir tu lah. Kau tak nanti jadi Zuhur lah. Salat sunat sebelum Zuhur pun sama.
Boleh buat 4 satu salam, boleh? Boleh. Tinggal lagi, kalau nak tanya afdal, wallahu a'lam, dua-dua. So dua-dua lagi afdal. Wallahu a'lamu bis-shawab. Yang akan datang kita sambung hadis Aisyah radhiyallahu anha. Apa? So dia dalam masalah qada dengan qadar. Sahabat dah tanya Nabi dah. Oleh kerana Nabi kata satu orang lelaki la ya'malu bi amali ahli jannah, buat satu amalan ahli syurga, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila zira', tak tinggal antara dia dengan syurga malaikat sehasta lagi. Fayasbiqu alkitabu, tetapi kitab amalannya mengatasi dia. Dia tu ahli neraka. Maka dia akan buat amalan ahli neraka di akhir umurnya, fayadkhuluha, maka dia masuk dalam neraka. La rajulun, satu orang pula, la ya'malu bi amali ahli nar, buat dengan amalan ahli neraka, sehingga tidak tinggal antara dia dengan neraka melainkan zira', dan nak masuk dalam neraka, tetapi kitab amalannya mengatasi dia. Maka dia pun buat amalan ahli syurga, fayadkhuluha, masuk syurga dia. Sahabat tanya kepada Rasulullah, habis itu untuk apa lagi kita beramal, sebab semua telah ditentukan? Nabi kata, i'malu, beramallah kamu semua. Kullun muyassarun, semuanya akan dimudahkan kepada apa yang telah ditentukan untuknya. Lagi confused. Dalam masalah qadar, kita ada ilmu Allah. Ilmu Allah yang mengatasi segala-galanya, Allah Maha mengetahui. Kita juga ada tentang al-khalq, penciptaan Allah. Allah Ta'ala juga menciptakan makhluk. Allah ciptakan makhluk. Dan Allah tahu daripada mula sampai habis makhluk ni. Kemudian adanya iradat, kehendak Allah Ta'ala. So kehendak Allah nak apa? So dalam bab masalah qada dengan qadar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, semua telah ditentukan. Sebab dalam perut mak lagi, bikatbi rizqihi, rizqinya, amalannya, syaqiyun atau sa'idun, sama ada dia bahagia ataupun celaka, semua dah ditulis. Wajaffati al-qalam, pen pun dah kering, wajaffati suhuf, suhuf dah kering, maksudnya dah memang termaktub dalam suhuf. So, semuanya telah ditentukan oleh Allah. Allah menciptakan bumi ni sebelum Allah menciptakan, Allah telah menulis takdir sebelum penciptaan langit dengan bumi lagi, kan? Awal lagi Allah telah mengetahui segala-galanya. Macam mana kita nak faham? Dalam masa yang sama, sebab tu ada orang sesat, maka ada satu pihak yang namanya Jabariyah, ada satu pihak yang namanya Qadariyah. Jabariyah, oleh kerana dia faham bahawa semua telah ditentukan oleh Allah, maka kita ni, manusia ni macam robot. Al-Jabr, kita diwajibkan atas apa yang telah ditentukan. Maka mereka pun berhujahkan maksiat yang mereka buat dengan takdir Allah. Wahai Tuhan, kau tak boleh nak salahkan aku kalau aku ni memang kaki botol. Sebab semua kan dah ditulis oleh Allah Ta'ala. Kan? Hak yang satu lagi Qadariyah, yang menafikan benda tu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak tahu pun kita yang mencipta amalan kita. Kita nak buat sesuatu benda pukul 5 saat lagi, 5 petang, Allah tak tahu yang kita nak buat.
Apabila kita telah buat, sebab amalan tu kita yang buat. Maka bila kita buat, baru Allah tahu. Tu Qadariyah. Jabariyah, semua dah ditentukan. Papet. Tu papet kan. Semua dah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ahli sunnah duduk tengah-tengah. Antara Jabariyah dengan Qadariyah. Ini dipanggil wasat. Wasat duduk tengah-tengah antara puak-puak yang merepek melampau dengan yang cuai. Ahli sunnah beriman dengan qada, dengan qadar Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala juga telah memberikan kepada manusia pilihan. Allah bagi manusia pilihan. Allah bagi kita pilih tak? Ya. Puak-puak Jabariyah kata semua dah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Maka kata kat puak-puak Jabariyah ni, tangkap dia masuk dalam penjara, jangan bagi dia makan. Aku lapar lah, bagilah aku makan. Apa lah zalim tak bagi aku makan. Tunggulah, kau kata Allah dah tentukan. So kalau ada makanan, dia datang lah. Kalau tak ada, tak adalah. So kalau kau tak kerja, tak adalah gaji. Tunggu kat rumah, nanti ada lah orang hantar gaji. Kalau Allah tentukan. Tak boleh, tak logik. Hak puaknya Qadariyah ni pula merepek. Seolah-olahnya semua kita Tuhan. Kita yang mencipta amalan kita. Ini lagi teruk daripada Majusi. Sebab tu Nabi kata Qadariyah tu majus hazihil ummah. Qadariyah ni Majusi umat ni. Majusi pun tak teruk macam tu. Majusi kata ada Tuhan baik, Tuhan yang menciptakan terang, ada Tuhan yang mencipta kegelapan. Tapi tak, Qadariyah semua kita Tuhan. Dia cipta amalan dia, dia cipta amalan dia, dia cipta amalan dia, dia cipta amalan lagi teruk daripada hak Majusi. Ahli sunnah duduk tengah-tengah. Ya, semua telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Yes, Allah telah takdirkan benda tu. Tapi kita tak boleh berhujah dengan takdir benda yang belum berlaku. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi manusia ni pilihan antara dua jalan. Sesiapa yang memilih jalan yang bagus, dia membersihkan dirinya. Siapa pilih jalan yang kiri, yang buruk, dia yang pilih untuk mengotorkan hatinya. Manusia dia yang pilih. Ketika mana saya nak minum kopi ni, ada siapa paksa? Tak ada, saya yang nak. Kalau Jabariyah, aku tak mau, aku tak mau, aku tak mau. Aku tak mau. Itu Jabariyah. Qadariyah, Allah tak tahu aku nak minum kopi, Allah tak tahu lagi. Baru dia tahu. Baru dia tahu. Lagi kufur teruk. Dua-dua teruk. Kita, Allah Ta'ala telah menciptakan. Tapi Allah Ta'ala ni tidak zalim. Allah bagi manusia kemampuan untuk berfikir. Allah bagi akal. Dan Allah bagi manusia pilihan untuk dia pilih antara jalan baik dengan jalan buruk. Kalau ketika mana dia memilih jalan yang baik, maka dia memilih jalan tersebut. Ni yang datang Baitul Salam ni, siapa paksa? You nak datang sendiri kan? Ada kena paksa dengan Abu Talha? Tak ada lah. Tak ada siapa paksa aku nak datang, aku nak mengaji. Yang nak mengaji tu akulah yang nak mengaji. Habis yang tak nak datang tu pilihan dia. Baik dia pergi berjoli, baik dia pergi disco, lagi best. Itu dia yang pilih. Maka Allah tak zalim. Allah bagi manusia pilihan. Tetapi kehendak manusia itu dibatasi dengan kehendak Allah. Iradat manusia di bawah penguasaan kehendak Allah. Jika Allah izin benda tu berlaku, jadi. Jika Allah tak izin, tak jadi. Seumpama anak kita nak naik motor, kita kata jangan, lesen tak ada, kita pun pergi kerja. Anak kita pun pergi lah motor. Telefon lah mak limah sebelah rumah. Ni ustaz, apa hal anak duk kulu kelo naik motor? Memang degil sungguh lah. Degil. Tapi nak macam mana? Ya memang kita tak redha benda tu. Tapi dia nak naik. Dia nak naik. Kita tak suka. Maka iradat Allah ada dua. Satu iradat syar'iyah namanya, satu lagi iradat kauni. Kehendak Allah secara syar'i. Allah suka, Allah redha, Allah suruh kita buat.
Ada satu lagi kehendak yang dinama kauni. Allah cipta, tapi Allah tidak suka dan Allah tidak redha. Allah suruh kita jauhkan pula. Atas apa? Atas hikmah. Kenapa Allah cipta setan? Takkan abas, takkan sia-sia je Allah takkan sia-sia penciptaannya. Kenapa Allah cipta babi kemudian haram makan babi? Allah cipta babi tapi Allah tak bagi makan babi. Allah cipta arak tapi Allah tak bagi kita minum arak. Allah kata jangan dekat. Allah cipta pokok khuld. Cakap ke Adam, jangan kau dekat dengan pokok tu. Okey, tujuan Allah cipta tu untuk apa? Ujian lah. Allah uji. Yang memilih kepada jalan yang Allah tak suka ni, dia yang nak. Allah tak suka, tapi Allah izin tak benda tu berlaku? Izin. Jadilah. Tapi ada benda yang dia nak buat, Allah tak izin berlaku. Maka dia pun nak pergi disco. Naik kereta. Bila sampai, dah dekat nak disco nak sampai, ataupun dalam perjalanan, pancit tayar. Pancit. Itu kehendak Allah tak? Kehendak Allah. Allah tak izin dia pergi disco. Tapi dia dah dapat dosa, dia lah memang nak pergi sungguh kan. So ada benda yang Allah cipta, Allah suka dan Allah suruh kita buat. Allah cipta benda baik, Allah suruh kita buat. Allah bagi pahala. Allah cipta benda buruk, Allah tak suka. Allah tak bagi kita buat. Tapi kita yang buat sebab kita pilih. Maka Allah bagi dosa kat dia. Atas pilihan Allah dan kehendak Allah. Maka itu kehendak Allah. So kehendak manusia terbatas dengan kehendak Allah Ta'ala. Allah tahu tak? Oleh kerana kita kata, habis tu macam mana nak faham ni dia ni ahli neraka. Dia ni ahli syurga. Allah dah tentukan dia ni ahli neraka. Allah dah tentukan dia ni ahli syurga. Macam mana nak faham? Ilmu Allah ke depan. Allah mengetahui segala-galanya. Manusia terbatas. Kalau kita ada anak murid, ada 30 anak murid, cikgu dia boleh tahu tak mana anak murid yang berjaya, mana anak murid yang tak berjaya? Boleh tak agak-agak? Kenapa pula tak? Kan? Mamat ni tengoklah mesti tak lulus ni, malas tuang kelas, kerja sekolah tak buat, isap rokok dan tandas. Dah tahu dah panggil teruk. Kemudian exam pertengahan tahun teruk, ujian kuis teruk, memang teruk. Kau tak tanya lah, memang gagal. Bila exam memang gagal sungguh lah. Tapi dia ni student, aku tak syak lagi, memang bagus faham dalam kelas, banyak bertanya, tak pernah tuang kelas, setiap exam dapat A, macam-macam. Dan kita boleh tahu dah, kita agak dah, memang dia ni A, dapatlah A. Walillahil masalul a'la. Bagi Allah tu permohonan lebih tinggi lagi, Allah tak tahu. Adakah Allah tidak mengetahui hamba-Nya ini akan buat maksiat? Dan pada ketika dia buat maksiat, Allah mengetahui dia ini nanti bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Ta'ala bagi dia, Allah Ta'ala mengetahui bahawasanya apabila dia melakukan dosa, dia doa ke Allah. Dia doa, ya Allah ampunilah dosaku. Maka sebab itu, qadar Allah diubah dengan qadar Allah Ta'ala juga. Takdir Allah diubah dengan takdir. Kerana ad-du'a takdirullah. Min aqdarillah. Allah mengetahui hamba-Nya ini, walaupun pada mulanya memang dia ni ahli neraka, Allah tahu dia ni akan balik kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sebab itu Al-Imam Al-Bukhari letakkan bab al-amru bil khawatim. Maka benda yang akan ditengok adalah di penghujung usianya. So nampak mula-mula nampak macam takwa ke Allah, belum tentu lagi. Nampak dia ni ahli maksiat, tengok dia ni memang tak ada harapan syurga dah kuasa. Itu kita yang kata. Tapi belum tentu. Akhirnya itu, pengakhirnya bagaimana? So sebab tu kita tak boleh nak hukum. Boleh jadi ahli maksiat
dia di akhir hujung umurnya dia bertaubat kepada Allah, maka Allah ampunkan dia. Boleh jadi dia nampak pada zahirnya itu ahli taqwa, tapi di akhir umurnya itu sebagaimana hadis yang kita suka tahu, orang nak bunuh 100 kemudian ada cerita kan, yang seorang atas seorang bawah. Oh, dia teringin pula aku rasa dia asyik ibadat je, seronok pula aku tengok dua, relax je. Hak yang bawah tu pula, aku ni apa nak jadilah, aku ni dosa dah banyak dah, tengok kawan aku kat atas tu ibadat je. Dia pun nak naik atas, hak kawan turun bawah. Belaga, mati. Hak yang mati yang bunuh 100 orang. Mula 99, kemudian 100. Dalam perjalanan mati. Kan? Dalam perjalanan ke mana? Perjalanan hak yang dikatakan kepadanya, kalau kau nak bertaubat, kau kena pindah daripada tempat tu kan. Maka dalam perjalanan dia mati, berebut antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Tapi akhirnya malaikat diukur jarak. Maka jarak kepada hak dia nak berubah itu lagi dekat, maka malaikat rahmat ambil. So apa-apa pun semua dalam ilmu Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi kepada manusia ini pilihan. Kita boleh pilih nak yang baik ke nak yang buruk. Allah bagi. Allah bagi akal untuk kita guna. Tapi manusia begitulah. Akalnya ada tak nak guna. Akalnya ada dia pergi faham cara dia. Pilihan yang dia ada, dia pilih benda yang buruk. Maka itu yang nak bagi faham bagaimana kedudukan al-qada dengan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau kata boleh tak takdir ni diubah? Boleh. Maka diubah dengan takdir Allah Ta'ala juga. Wallahu a'lamu bis-shawab. So Nabi kata i'malu, beramallah, semuanya insya-Allah akan dimudahkan kepada apa yang ditentukan untuknya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.